Hadiah Temenggung. Beberapa purnama kemudian, kapal-kapal rombongan Datuk Temenggung menghampiri dermaga kota Melaka. Orang kaya diraja itu baru pulang daripada lawatannya ke kerajaan Romanum. Pergi 10 buah kapal, pulang dengan 15 buah kapal. 5 buah kapal kerajaan Romanum telah dihantar untuk bersama-sama mengikuti Datuk Temenggung ke Kepulauan Melayu. Nampaknya rombongan kali ini membuahkan sesuatu. Salah satu daripada 5 buah kapal kerajaan Romanum dinaiki oleh duta kerajaan itu sendiri. Raja Romanum telah bersetuju untuk akhirnya menghantar seorang duta ke Sultanan Aradanapura yang selama ini dimusuhi. Hal ini merupakan satu langkah permulaan yang besar buat kedua-dua pemerintahan. Duta kerajaan Romanum keluar ke geladak terbuka kapalnya. Matanya terpejam dek sinaran mentari yang terik di benua ini. Cuacanya juga tidak menyenangkan. Suhu sekitar amat panas berbanding dengan tanah kelahirannya di barat. Merah muka lelaki itu. Dia mengibas-ngibaskan leher bajunya. Sebaik sahaja matanya dibuka, dia terlopong kekaguman melihat binaan di tepi benteng darat yang dihampirinya. Tangannya terus mengeluarkan sebatang pancang besi yang terselit di tali seluarnya. Batang besi yang sepanjang sejengkal itu dimasukkan ke mulut. Alat ini merupakan barang suci dalam ajaran agama di Romanum. Dibiarkan sahaja pancang itu terjulur di mulutnya sambil dia mengagumi pemandangan. Tuan hamba sudah bangun ya? Sapa seorang panjarwala yang mengelosor turun dari tiang kapal. Lelaki Melayu yang pakar dalam pelayaran itu ditugaskan untuk berlayar bersama duta kerajaan Romanum di atas kapal ini, mengiringinya supaya selamat dan berjaya melawan ganas ombak di lautan. Menjadi panduan kepada juragan. Setiap kapal kerajaan Romanum dibekalkan dengan seorang panjarwala dari Nusantara. Duta kerajaan Romanum mengeluarkan pancang besi dari mulutnya. Dikesatkan air liur yang terkeluar di dagu sambil terus memuji dengan pelat-pelat bahasa Melayunya. Istana Kesultanan Aradanapura, tuan hamba amat dahsyat. Ia lebih daripada jangkaan hamba. Terima kasih. Si panjarwala tunduk sedikit untuk menghargai. Boleh dikatakan setiap orang asing yang diiringinya memberikan maklum balas yang sama. Semuanya kagum dengan apa yang dilihat di kesultanan ini. Duta Romanum kembali memasukkan pancang besi ke dalam mulutnya. Dia memusingkan badannya perlahan-lahan menyambung menikmati pemandangan sekeliling. Kawasan ini dikelilingi tembok tinggi yang memeluk lautan, mewujudkan teluk buatan. Keadaan itu membuatkan air laut dalam kawasan lingkungan tembok itu tenang dan memudahkan kapal berlabuh. Pada bukaan tembok itu berdirinya menara rumah api yang tinggi, lebih tinggi daripada menara yang paling tinggi di Romanum. Banyak jambatan angkat dibina di pelabuhan ini untuk mengawal keluar masuk calang ke sungai. Jambatan itu juga boleh dijadikan laluan lintasan darat buat pengheratan dan pejalan kaki. Menakjubkan. Dengan keadaan batang besi yang terjulur keluar dari mulutnya, duta dari Romanum itu mencatat beberapa butiran penting di atas kertas catatan peribadinya. Dia berselang-seli menulis dan melihat ke sekeliling. Di kawasan teluk ini sudah terdapat berpuluh-puluh kapal besar, mungkin mencecah ribuan jika dikira sekali dengan pencalang, lancang dan bermacam-macam jenis lagi kapal yang lebih kecil. Di luar tembok pula masih ada ratusan kapal yang menunggu untuk berlayar masuk. Bumbung-bumbung istana di hadapannya kelihatan seperti gunung ganang yang berlapis-lapis, mengagumkan. Pancang besi dikeluarkan kembali. Dia menurunkan kertas catatannya di sisi. Kata duta itu kepada panjarwala, hamba harus jujur kali ini. Setiap kali membaca catatan pengembara berkenaan kota Melaka ini, hamba ada sedikit sangsi yang ia banyak tongkok tambah sahaja.
Lebih-lebih lagi apabila diceritakan tentang istana yang bertingkat-tingkat. Tetapi nampaknya ia tersangat benar. Malah istana Melaka jauh lebih megah daripada yang digambarkan. Matanya sibuk memerhatikan kawasan kapal berlabuh. Kawal kapal yang sangat besar juga boleh muat dan boleh merapat ke teping dermaga. Menunjukkan bahawa pelabuhan ini bukan sahaja gah dari sudut yang di atas tanah, malah yang di bawah permukaan air juga. Untuk membolehkan kapal-kapal besar berlabuh serapat ini, benteng pantai harus digali dengan dalam. Duta Romanum itu tertanya-tanya sama ada kedalaman itu semula jadi atau buatan orang Melayu. Kebijakan pembinaan yang dilihat ini di luar capaian akalnya. Bukan hanya daripada jom-jom Melayu yang tersangat besar, bahkan daripada binaan tempat ia berlabuh juga. Si Panjarwala berkerut. Istana? Tuan hamba sudah pernah melihat istana Melaka. Setahu hamba, ini kali pertama tuan hamba berlayar serapat ini dengan tanah Melayu, apatah lagi menjejakkan kaki. Duta Romano menunjuk ke hadapan. Bukankah kita sedang sama-sama menyaksikan istana di hadapan ini? Oh, si Panjarwala ketawa lalu membetulkan. Itu bukan istana Melaka, Tuan Duta Romano. Semua yang boleh kita lihat ini hanya pelabuhan. Terloponglah mulut duta itu. Yang dilihat ini baru pelabuhan. Semegah ini hanyalah pelabuhan. Matanya semakin tekun memerhati. Jika di tanah barat, binaan batu sebesar dan segah ini hanyalah untuk istana. Kini tertanya-tanyalah dia akan rupa ibu kota Kesultanan Aradanapura. Jika yang dilihat ini hanyalah setitik daripada kehebatan seni binanya. Kapal-kapal daripada kerajaan Romanum itu berlabuh, syarat dengan perwakilan dari barat, barang-barang hadiah dan keperluan asas mereka. Orang berkulit putih itu merancang untuk tinggal lama di sini. Barang-barang dipunggah satu demi satu oleh para petugas di pelabuhan. Peti-peti kayu besar hadiah daripada kerajaan Romanum diturunkan ke pelantar dengan berhati-hati. Ia penuh dengan candu. Hadiah istimewa Raja Kerajaan Romanum buat penduduk Kepulauan Melayu. Katanya ia rempah kebahagiaan. Duta Kerajaan Romanum masih belum puas hati memerhatikan kesibukan pelabuhan itu dari geladak yang paling tinggi di atas kapalnya. Kelihatan kapal yang aneh-aneh dengan bendera daripada bermacam-macam kerajaan. Warna kulit manusia juga berbeza-beza dari pelbagai benua. Bukan setakat kuda, gajah yang merupakan haiwan ternah dan amat mahal di barat pun hanya digunakan untuk menarik barang-barang dagangan di sini. Diperhatikan pula orang Melayu yang bertugas di pelabuhan. Semuanya kuat dan bertenaga dalam cuaca yang azab panas terik. Sedangkan kulit Duta Romanum itu pula pedih dan sudah terasa seakan-akan hampir terkoyak hanya kerana terkena periknya matahari sejak tadi. Berbekas-bekas air sudah diminum sejak kapalnya masuk ke sempadan benua ini. Perwakilan daripada kerajaan Romanum ini merupakan tetamu kehormat Datuk Temenggung. Beberapa hari lagi, satu cadangan akan dibentangkan kepada para pembesar sebagai rancangan untuk memajukan Kesultanan Aradanapura sekaligus memperbaiki hubungan antara benua. Datuk Bendahara bermain dengan cicitnya di pelantar serambi kamar kerja. Wanita tua itu sudah memiliki ramai cucu dan beberapa orang cicit. Mereka berlumba kapal kayu mainan di dalam kolam teratai. Ikan-ikan koi hadiah daripada kerajaan di timur berenang-renang di bawah kapal mainan. Kolam teratai yang panjang ini membahagikan serambi kawasan kediaman utama dengan serambi kawasan kerja Datuk Bendahara. Sambil-sambil bermain, Datuk Bendahara perasan akan hulu balang yang masuk ke ruang kamar kerjanya sambil membawa sebuah peti. Datuk Bendahara mengangguk dari jauh, memberi isyarat keizinan supaya peti itu dibawa masuk dan diletak di atas mejanya. Seketika kemudian, Datuk Bendahara pun meninggalkan cicitnya lalu masuk ke kamar kerja. Dinding gelangsa ditarik. Maka tertutuplah kamar kerjanya daripada pemandangan kolam teratai di luar serambi. Datuk Bendahara menghampiri peti yang baru dibawa masuk tadi. Ia masih termeterai elok.
tidak dibuka sesiapa. Lilin meterai itu direpih dengan jari. Peti itu dibuka. Tertulis pada kertas yang paling atas di dalam peti tersebut, laporan terkini kebakaran Istana Aradhana. Kejadian kebakaran telah meragut banyak nyawa, termasuklah baginda Permaisuri itu, berlaku ketika putera Aradhana Sastra masih memangku tahta kesultanan. Baginda sendiri mengesahkan supaya siasatan kejadian itu ditutup kerana berpuas hati dengan keputusannya, iaitu kemalangan. Namun ada bukti-bukti berbangkit yang menimbulkan kesangsian Datuk Bendahara. Oleh itu, secara sulit Datuk Bendahara mengarahkan siasatan persendirian. "Orang kaya diraja?" panggil seseorang. Datuk Bendahara berpaling ke belakang. Suara itu milik Hulu Balang yang menjaga kawasan kediamannya. "Orang kaya diraja?" Hulu Balang itu menundukkan sedikit kepalanya, tanda hormat, lalu menyampaikan, "Orang kaya diraja Datuk Temenggung telah tiba untuk perjumpaan dengan orang kaya diraja Datuk Bendahara." "Jemput orang kaya diraja itu masuk," kata Datuk Bendahara. Wanita tua itu berjalan perlahan-lahan ke kawasan menerima tetamu di kamar kerja itu. Walaupun masih boleh berjalan tegak, penuaannya tetap mempengaruhi cara dia berjalan. Saat awal lantikan sebagai bendahara dahulu, dia masyhur sebagai susuk pembesar wanita yang tegas dan tegap. Manusia bukan sahaja gerunkan kebijaksanaannya, malah auranya juga boleh dirasa melalui kepribadiannya. Namun sekarang tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Bendahara wanita itu berdiri di satu sisi meja kaki pendek dan menunggu kemasukan tetamu. "Assalamualaikum, orang kaya diraja Datuk Bendahara," sampai Datuk Temenggung yang melangkah masuk. Pembesar lelaki itu tersenyum. Datuk Bendahara membalas senyuman lalu berkata, "Waalaikumsalam, orang kaya diraja Datuk Temenggung." Mereka berdua duduk di atas pelapik punggung di lantai, saling berhadapan, terpisah dengan sebuah meja berkaki pendek. Hulu Balang yang mengiringi Datuk Temenggung meletakkan satu bungkusan ke atas meja. Barang itu merupakan buah tangan yang dibawa oleh Datuk Temenggung buat bendahara yang disegani ramai itu. Dua orang pembesar tertinggi itu saling bertanyakan khabar dan berbincang sebersedikit tentang kedatangan duta dari barat ke Tanah Melayu. Datuk Bendahara sempat memuji usaha Datuk Temenggung dalam mendamaikan dua kerajaan gegasi yang sering bertelagah. Walaupun banyak hal hubungan dua hala yang dibincangkan, Datuk Bendahara dapat merasakan bahawa hal itu bukanlah matlamat sebenar kunjungan Datuk Temenggung. "Ini bukan satu kunjungan hormat yang biasa, Datuk Bendahara. Hamba ke sini kerana ada perbincangan sulit." "Perbincangan persendirian? Hamba ingin berterus terang sahaja kali ini," kata Datuk Temenggung yang akhirnya mengemudi perbualan ke arah yang diniatkan. Datuk Bendahara membalas, "Silakan Datuk Temenggung." "Hamba sedar ada ketegangan antara diri hamba dan Datuk Bendahara selama ini. Walaupun tidak ada di antara kita yang menyuarakannya secara terbuka, ia dapat dirasakan berlegaran di udara. Malah jurai kita juga tidak berapa sekufu sejak nenek moyang kita lagi." Datuk Temenggung menundukkan kepalanya. Kemudian dia memandang ke mata Datuk Bendahara yang lebih tua daripadanya itu dengan penuh sopan. Dia meneruskan, "Jadi untuk kemajuan kesultanan ini juga, sebagai orang yang lebih muda, hamba ingin menjernihkan semuanya. Kali ini Datuk Temenggung memutuskan untuk membuat kunjungan hormat ke kediaman Datuk Bendahara mendahului pembesar lain setelah pulang daripada pelayaran. Dia sanggup mengetepikan orang-orang kuatnya sendiri untuk mengutamakan Datuk Bendahara. Tindakan ini sahaja sudah memecahkan adat keturunannya yang dingin terhadap jurai keturunan bendahara. Datuk Bendahara percaya ada lurah di balik pendakian." Dua cangkir kayu diletakkan ke atas meja mereka oleh pembantu berumah. Kemudian air layuran daun dituangkan ke dalamnya. Datuk Bendahara berkata, "Hamba sedar ketegangan itu malah bukan dengan jurai enggang sahaja. Mana-mana jurai pembesar akan sentiasa ada ketegangan, dan hamba merasakan perkara itu ada baiknya juga. Kesangsian antara para pembesar membuatkan masing-masing sentiasa takut untuk melakukan kesalahan.
Kesangsian itu baik untuk keterusan pentadbiran. Walaupun ada ketegangan, kita tetap perlu bersatu untuk kesultanan ini. Datuk Temenggung mengangguk-angguk bersetuju. Bercakap tentang kemajuan kesultanan, hamba ke sini dengan hajat. Hamba ingin meminta restu daripada orang kaya diraja Datuk Bendahara. Datuk Temenggung menyusun ayat. Datuk Bendahara seperti boleh mengagak apa yang ingin dipohon oleh Datuk Temenggung. Wanita tua itu mengangkat cangkir minumannya lalu dihirup. Datuk Temenggung juga terus meminum air dihidangkan untuk bersopan. Setelah beberapa hirupan, Datuk Temenggung meletakkan kembali cangkir ke meja. Dia mula berbasa-basi. Tidak dinafikan, Datuk Bendahara ada pengikut tegar dalam kalangan pembesar. Begitu juga dengan hamba. Seringkali kita mendengar berita akan satu sama lain daripada mulut orang lain. Keluarnya besi yang sampainya karat sahaja. Amatlah tidak manis. Jadi, kali ini biarlah hamba kabarkan terus kepada Datuk Bendahara. Sama ada Datuk Bendahara berkenan atau tidak, itu soal yang kedua. Yang penting adalah dari mulut hamba sampai terus ke telinga Datuk Bendahara, bukannya dagangan bersambut yang dijual. Walaupun Datuk Temenggung masih belum mengutarakan permohonannya, Datuk Bendahara sudah pun ada jawapan. Jika Datuk Temenggung sekali lagi ingin meminta restu daripadanya untuk menjadi pemangku sultan, dia akan menolak. Datuk Bendahara tidak mahu menimbulkan kemarahan raja-raja wilayah lingkaran pertama sekaligus menggugat kesatuan wilayah-wilayah yang bernaung di bawah Kesultanan Aradanapura. Datuk Bendahara masih menghirup air layuran daun sedikit demi sedikit sambil mendengar kata-kata Datuk Temenggung. Datuk Temenggung menghela nafas panjang lalu diluahkan terus terang. Hamba mahu Datuk Bendahara menjadi pemangku sultan. Terkejut Datuk Bendahara. Pembesar wanita itu terhenti menghirup seketika. Kemudian dia kembali tenang dan menyambung dengan cecapan-cecapan kecil. Datuk Bendahara menyangka yang dia sudah tersalah dengar. Datuk Temenggung meneruskan lagi. Tidak ada pembesar lain yang mampu memikul kesultanan ini tanpa menggoyahkan adat melainkan orang kaya diraja Datuk Bendahara. Datuk Bendahara tidak membalas. Kali ini dia benar-benar yakin yang dia tidak tersalah dengar. Datuk Temenggung memang mencadangkan dirinya sebagai penyandang sementara jawatan pemerintah mutlak Kesultanan Aradanapura. Wanita itu perlahan-lahan meletakkan cangkir ke meja. Kemudian tangannya diletakkan ke bawah. Datuk Bendahara menunjukkan isyarat seperti mahu mendengar lanjut. Mengambil kesempatan itu, Datuk Temenggung melanjutkan. Hamba tahu cadangan ini mungkin mendapat tentangan raja-raja juga kerana Datuk Bendahara bukanlah daripada jurai Aradana. Tetapi pada hebat hamba, kita betul-betul sudah tiada pilihan. Kesultanan ini harus ada pemutus mutlak. Sampai bilakah kita perlu berlayar ke serata Kepulauan Melaka semata-mata untuk meminta perkenan raja-raja wilayah lingkaran pertama atas urusan kesultanan? Ia membuang masa. Gerak kerja kita menjadi lambat. Akhirnya kita rentan kepada pengaruh asing. Kesenyapan Datuk Bendahara menimbulkan 1001 tanda tanya. Wanita tua itu masih tidak memberikan kata balas dan permohonan tersebut. Baiklah, Datuk Bendahara fikirlah semasak-masaknya dahulu. Ambillah masa untuk Datuk Bendahara beristikharah. Beberapa hari lagi kita akan ada persidangan di Balairun Sayap Pentadbiran. Hamba bercadang untuk ketengahkan hal ini pada hari itu juga. Kita sudah kesuntukan masa. Nama hamba sudah ditolak buta-buta oleh raja-raja. Mana tahu duli-duli tuanku berkenan mendengar nama orang kaya diraja Datuk Bendahara. Tidak salah kita mencuba lagi. Kemudian Datuk Temenggung bangun. Hamba minta diri dahulu, orang kaya diraja Datuk Bendahara. Dia menundukkan kepalanya sedikit lalu mengundur ke pintu. Nanti orang kaya diraja, ujar Datuk Bendahara. Datuk Temenggung terhenti. Datuk Bendahara meletakkan tangannya ke atas bungkusan hadiah di atas meja yang dibawa oleh Datuk Temenggung sejak awal tadi. Pembesar wanita itu bertanya, buah tangan apakah ini Datuk Temenggung? Buah dari benua barat Datuk Bendahara. Hamba ada bawakan hadiah yang sama buat semua pembesar. Datuk Bendahara lah yang akan merasainya dahulu.
Setelah menjelaskan hal tersebut, Datuk Temenggung tersenyum lalu terus sambung mengundur. Dia kelihatan tergesa-gesa untuk pulang kerana mahu mengelakkan pertanyaan lanjut daripada Datuk Bendahara. Tanpa perlu hulu bala membukakan daun pintu, Datuk Temenggung sendiri yang menolak pintu gelansar itu untuk keluar. Apa kata Datuk Temenggung jemput makan bersama-sama dengan hamba? Pelawa Datuk Bendahara. Serta-merta pudar senyuman Datuk Temenggung mendengar ajakan itu. Duduklah. Pelawa Datuk Bendahara lagi sambil membuka bungkusan yang dihadiahkan. Datuk Temenggung menjeling ke kiri dan kanan. Dia ada beberapa orang hulu bala yang menjadi saksi pelawaan Datuk Bendahara itu dalam keadaan pintu yang terbuka begini. Atas sebab-sebab tertentu, dia tidak boleh menolak. Perlahan-lahan Datuk Temenggung menapak semula ke meja. Kemudian dia duduk di pelapik tempat duduknya tadi. Bungkusan hadiah sudah siap dibuka. Datuk Bendahara membuka penutup bekas kayu pula. Ternampaklah 2 jenis buah, 2 biji apel dan beberapa biji anggur. Datuk Temenggung membentangkan hadiahnya. 2 jenis buah ini pastinya pernah dirasa oleh Datuk Bendahara, bukan? Tetapi salah satunya ada lebih keistimewaan. Jemputlah makan, Datuk Bendahara. Besarlah hati hamba jika Datuk Bendahara menjamahnya dahulu. Datuk Bendahara mengintai ke dalam bekas kayu berisi buah-buahan itu. Kemudian dia berkata, hamba kurang makan buah-buahan asing. Ia agak bahaya untuk perut hamba. Datuk Bendahara tersenyum. Datuk Temenggung meyakinkan, Datuk Bendahara masih sihat dan cergas seusia ini. Pastinya buah-buah asing ini tidak menggugat kesihatan Datuk Bendahara. Sebab sifat berhati-hati inilah hamba masih bernafas sehingga hari ini, walaupun ramai musuh. Orang kaya diraja, Datuk Temenggung, ujar wanita itu sambil tersenyum mesra. Akan tetapi matanya tajam merenung Datuk Temenggung. Datuk Temenggung faham maksud tersirat oleh pembesar itu. Halus sahaja alasan yang disampaikan tanpa tersurat sebarang kata-kata tuduhan melulu. Wanita itu cukup berpengalaman. Tidak sebarangan menjamah makanan kerana boleh jadi ia membawa mudarat. Kalau begitu, bolehkah hamba yang menjamahnya dahulu walaupun ia buah tangan daripada hamba? Tanya Datuk Temenggung, berusaha untuk mendapat keyakinan Datuk Bendahara. Datuk Bendahara mengangguk sambil mengunjurkan tapak tangannya untuk mempersilakan. Sebiji buah apel diambil oleh Datuk Temenggung lalu digigit, dikunyah dan ditelan di hadapan Datuk Bendahara. Sekarang barangkali Datuk Bendahara sudah tidak sangsi. Masih ada sebiji lagi buah apel di dalam bekas kayu. Lalu Datuk Temenggung mempelawa lagi. Jemputlah makan, Datuk Bendahara. Maaflah Datuk Temenggung, perut hamba akan meragam jika memakan buah ini. Datuk Bendahara memberi alasan. Buah apel di dalam bekas itu hanya ada 2 biji. Jika seseorang itu mempunyai niat jahat, boleh sahaja dia meracuni hanya salah satu daripadanya. Jika dia perlu memakan buah yang diracunnya itu, dia hanya perlu mengambil buah yang tidak beracun. Sama seperti keadaan sekarang. Datuk Temenggung meletak apel yang sudah digigit tadi ke atas meja. Belum lagi habisnya itu, diambilnya pula sebiji lagi apel yang tertinggal di dalam bekas. Buah apel itu juga digigit di hadapan Datuk Bendahara, dikunyah lumat dan ditelan. Sengaja Datuk Temenggung mengekah buah itu 2-3 kali lagi untuk meyakinkan Datuk Bendahara. Walaupun tidak ada sesiapa pun antara mereka yang berkata-kata, kedua-duanya faham akan maksud tersirat di sebalik gerakan itu. Kini, kedua-dua buah apel sudah dimakan oleh Datuk Temenggung. Tidak ada apa-apa yang berlaku kepadanya. Masih sihat dan bernafas. Yang tinggal di dalam bekas hanyalah buah anggur. Pasti Datuk Bendahara sudah biasa memakan buah anggur, bukan? Tanya Datuk Temenggung. Dia meneruskan, tetapi buah anggur ini lain daripada yang lain. Hamba bawakannya ke sini khas untuk dicuba oleh Datuk Bendahara dahulu berbanding pembesar-pembesar lain. Apakah yang istimewanya, Datuk Temenggung? Bijinya boleh disemai di Nusantara. Kesultanan Aradanapura boleh membuka cabang perdagangan yang baru. Hamba pilih sendiri bakar anggur yang terbaik untuk kesultanan ini. Rasanya paling sedap. Niat asal hamba adalah untuk memberi baginda Sultan menjamahnya dahulu. Tetapi dalam keadaan sekarang, hanya Datuk Bendahara lah yang tinggal. Kecillah hati hamba jika Datuk Bendahara tidak sudi mencubanya.
ujar Datuk Temenggung. Datuk Bendahara hanya menjeling, tidak menunjukkan gerak seseorang yang tidak sabar untuk mencuba. Setelah panjang lebar Datuk Temenggung menjual, dia tidak termakan pujuk rayu tersebut. Sekali lagi Datuk Temenggung faham. Dia mengambil satu senduk kayu kecil lalu dikacaukan buah-buah anggur itu agar kesemuanya bercampur, kemudian disuapkan sebiji ke mulut. Datuk Bendahara hanya melihat Datuk Temenggung yang mengunyah dan telan. Oleh sebab Datuk Bendahara masih lagi tidak berani menjamah, Datuk Temenggung mengulang gerakan yang sama. Dikacaukan buah-buah anggur itu dan diambil salah satu secara rawak, dikunyah lalu ditelan. Habis memakan buah anggur yang kedua, Datuk Bendahara masih lagi tidak mahu mencubanya. Datuk Temenggung dengan bersahaja mengulangi gerakan yang sama lagi. Dikacaukan buah-buah anggur itu dan disuapkan salah satunya secara rawak ke dalam mulut, dikunyah lalu ditelan. Kali ini barulah orang kaya di Raja Datuk Bendahara berani ikut makan. Mereka pun menjamah sambil bertukar-tukar cerita pengalaman berlayar ke benua barat.